Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Hasifah Iking. Di video kali ini, Cikgu akan berkongsi dengan subjek Sains Tingkatan 2 KSSM Bab 2 Ekosistem, subtopik 2.1 Aliran tenaga dalam ekosistem. Aliran tenaga dalam ekosistem. Tahukah anda bahawa sumber tenaga dalam semua ekosistem berasal daripada matahari? Matahari merupakan sumber tenaga yang utama dalam sesebuah ekosistem. Tumbuhan hijau menggunakan tenaga cahaya dari matahari semasa fotosintesis dan menukarkannya kepada tenaga kimia. Tenaga kimia tersebut dipindahkan dari pengguna primer kepada pengguna sekunder dan seterusnya kepada pengguna tertier. Pada masa yang sama, sebahagian tenaga akan terbebas ke persekitaran dalam bentuk tenaga haba. Pengeluar, pengguna dan pengurai. Dalam suatu ekosistem, organisma boleh dikelaskan kepada 3, iaitu pengeluar, pengguna dan pengurai. Ini adalah contoh rantai makanannya. Pengeluar. Pengeluar ialah organisma yang boleh membuat makanan sendiri. Sebahagian besar tumbuhan merupakan pengeluarnya. Pengguna primer. Pengguna ialah organisma yang memakan organisma lain. Pengguna primer ialah haiwan, herbivor dan omnivor yang makan pengeluar. Tumbuh-tumbuhannya, pengeluar adalah tumbuh-tumbuhan. Contohnya beluncas. Pengguna sekunder. Apa itu pengguna sekunder? Pengguna sekunder ialah haiwan omnivor dan karnivor yang makan pengguna primer. Contohnya, burung berkecet ekor biru, Tarsiger rufilatus, namanya dalam saintifik, ialah haiwan omnivor yang makan beluncas dan buah-buahan. Burung raja udang ataupun Elacetus aedes pula merupakan karnivor primer kerana makan pengguna primer seperti siput, ikan, berudu dan udang. Pengguna tertier. Pengguna tertier ialah haiwan karnivor sekunder yang makan pengguna sekunder. Saiz pengguna tertier biasanya lebih besar daripada pengguna primer dan sekunder. Contohnya musang. Pengurai. Pengurai ialah organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan yang mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas atau nutrien. Hubungan ini dikenali sebagai saprofitisme. Info sains. Antara contoh pengurai ialah cendawan yang tumbuh pada batang yang reput, mukor yang tumbuh di atas makanan serta bakteria E. coli yang menguraikan sisa makanan dalam usus besar manusia. Ni contoh dia. Ni contoh dia, bakteria E. coli. Rantai makanan. Rantai makanan boleh digunakan untuk menunjukkan hubungan pemakanan antara organisma. Lihat contoh rantai makanan. Kubis, merupakan pengeluar. Kubis akan dimakan oleh siput. Siput merupakan pengguna primer. Kemudian siput akan dimakan oleh burung.
So, tenaga dipindahkan kepada burung ya. Burung merupakan pengguna sekunder. Khususnya burung dimakan oleh musang, iaitu pengguna tertier. So, tenaga dipindahkan kepada musang ya. Ini adalah contoh rantai makanan. Okey, anak bana bermaksud dimakan oleh ya. So, sini daun pengeluar dimakan oleh belalang. Okey, pengguna primer. Kemudian belalang dimakan oleh katak ya. Katak merupakan pengguna sekunder. Kemudian katak dimakan oleh burung. Okey, burung merupakan pengguna tertier. Okey, apa itu siratan makanannya? Iaitu gabungan beberapa rantai makanan disebut sebagai siratan makanan. Okey, bolehkah anda tulis 4 rantai makanan yang membentuk siratan makanan tersebut di bawah ya? So, kita tengok kubis ya. Kubis dimakan oleh beluncas, kemudian beluncas dimakan oleh burung dan burung dimakan oleh ular. Okey. So, ini adalah rantai makanan yang pertama. So, yang kedua adalah kubis dimakan oleh siput. Kemudian siput dimakan oleh burung dan burung dimakan oleh ular. Okey, ini adalah rantai makanan yang kedua. Okey, rantai makanan yang ketiga adalah kubis dimakan oleh belalang. Okey, belalang dimakan oleh burung dan burung dimakan oleh ular. So, ini adalah rantai makanan yang ketiga. Okey, rantai makanan yang keempat ialah kubis dimakan oleh belalang. So, belalang dimakan oleh katak dan katak akhirnya dimakan oleh ular ya. So, tenaga dipindahkan terakhir kepada ular. Okey. So, ada 4 rantai makanan ini disebut siratan makanan, iaitu gabungan beberapa rantai makanan. Okey, aliran tenaga dalam siratan makanan. Seperti dalam rantai makanan, tenaga juga dipindahkan daripada satu organisma kepada organisma yang lain dalam siratan makanan. Sebenarnya sebahagian tenaga hilang ya kerana digunakan oleh organisma untuk bergerak dan menjalankan proses hidup seperti yang lain seperti respirasi. Selain itu, tenaga juga hilang dalam bentuk tenaga habat atau tenaga kimia dalam makanan yang tidak tercerna, iaitu tinja. Okey, ini merupakan pemindahan tenaga dalam siratan makanan. Yang kita nampak arah anak panah yang lurus itu adalah garisan lurus itu atau aliran tenaga ya. Maksudnya aliran tenaga kubis. Aliran tenaganya dipindahkan kepada beluncas, kemudian kepada burung dan kepada ular. Kemudian aliran anak panah putus-putus itu merupakan tenaga yang hilang. So, tenaga yang hilang itu mungkin disebabkan oleh proses metabolisme, respirasi, pertumbuhan dan pergerakan ya. Pergerakan organisma itu dialirkan kepada siput dan kepada burung, seterusnya kepada ular. Begitu kubis dipindahkan kepada belalang ya. Belalang makan kubis, kemudian burung akan makan belalang. Akhirnya ular pula yang akan makan burung. Okay, itu adalah aliran tenaga dalam siratan makanan. Okay, kita lihat latihan formatif 2.1 dalam buku teks. Berikut adalah satu contoh rantai makanan. Kenal pasti pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier. So, di sini dibagi rantai makanannya kubis, kemudian beluncas, ayam dan ular. So, di sini aliran tenaganya pengeluar adalah kubis ya, sebab semua tumbuhan merupakan pengeluar ya. Okey, so pengeluar adalah kubis. Okey, pengguna primer adalah beluncas dan pengguna sekunder ayam serta pengguna tertier adalah ular. Okey, yang kedua, berdasarkan organisma berikut, okey, diberikan di sini pokok padi, belalang, burung pipit, burung hantu, tikus, beluncas. Okey. Okey, pelajar diminta bina satu siratan makanan. So, ingat lagi siratan makanan adalah gabungan beberapa rantai makanan. Okey, so pertama sekali pengeluar di situ hanya adalah satu, iaitu pokok padi ya, tumbuhan. So, pokok padi ini akan dimakan oleh
Okey, beluncas ya, beluncas akan makan padi. Okey, kemudian beluncas akan dimakan oleh burung pipit dan akhirnya burung pipit pula akan dimakan oleh burung hantu. Okey, ini adalah rantai makanan yang pertama yang kita boleh bina ya. So yang kedua, berdasarkan organisma-organisma yang diberi ini, pokok padi juga akan dimakan oleh belalang. Okey, belalang. Kemudian belalang juga akan dimakan oleh burung pipit dan burung pipit juga akan dimakan oleh burung hantu. So tenaga terakhir dipindahkan kepada burung hantu. Okey, kemudian pokok padi ini juga akan dimakan oleh tikus. Okey, siapa yang akan makan tikus? Burung hantu ya. So dia akan terus kepada burung hantu. So ada 3 rantai makanan di sini yang membentuk siratan makanan. Okay, soalan B. Ramalkan kesan jika pokok padi mati akibat kemarau yang berpanjangan. Apa yang akan berlaku kepada organisma ya, haiwan-haiwan yang berada di sini? Okey. Apa yang akan berlaku ya? Makanan akan berkurang. Pengguna akan berpindah ke tempat lain ya, ke habitat lain dan populasi haiwan juga akan berkurang. Okey, itulah jawapannya. Setakat ini sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Hasifah Iking. Assalamualaikum. Bye-bye.